Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita dalam keadaan kita sihat wal afiat, dan ia telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu di alam maya, dan merupakan satu majlis di antara majlis yang terbaik selepas kita menunaikan perkara-perkara fardu. Maka ulama menerangkan bahawa kelebihan menuntut ilmu ini adalah satu kelebihan yang tidak ada tolok bandingnya. Kenapa? Kerana dengan ilmu sahaja mampu untuk memisahkan antara hak dan batil, mampu mengenalkan antara benar, betul dan salah, dan mampu membezakan antara syurga dan neraka. Hanya dengan ilmu sahaja kita mampu untuk membeli syurga Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan khabar gembira bagi penuntut ilmu, maka bersungguh-sungguhlah dalam siri menuntut ilmu, ya, supaya ilmu yang kita dapati ini merupakan ilmu yang diberkati. Seterusnya ilmu yang kita dapati ini menjadikan bekalan kita di akhirat nanti yang boleh membawa ke dalam syurga dengan mudah. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua dalam siri memasuki diri kita dalam golongan yang dipermudahkan masuk jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan pelajaran kita yang bertajuk buku Bagaimanakah Memiliki Syurga dan Khazanahnya. Bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya? Ianya merupakan satu kewajipan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk kita mati dalam keadaan kita sebagai seorang yang beriman. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan seorang yang muslim. Maka mematikan diri atau menjadi kita sebagai seorang muslim yang betul-betul mengikut perintah Allah itu dituntut supaya dimudahkan segala urusan kita untuk menuju ke syurga. Bukan susah pun sebenarnya. As-sam'u wa ta'ah kepada Allah, dengar dan patuh kepada Allah, dia akan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Maka kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi membicarakan bab yang terakhir, bab yang ke-20, bagaimana untuk mengenali tanda dan sifat ahli syurga. Kita mengenali tanda dan sifat ahli syurga ini bukan nak kenal semata-mata, tetapi kita mengenali dengan tanda-tanda sifat ahli syurga supaya kita beramal. Supaya kita ini yang mati ini mempunyai sifat-sifat tersebut. Bukan sekadar nak hafal, lepas tu kita tengok orang ni, ya, ini di antara mati sifat ahli syurga. Tak. Kita tak fikirkan itu semua. Kita fikir sekarang untuk diri kita. Kita fikirkan untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Kita fikir kita nak menjadikan hamba Allah yang terbaik. Kita fikir adalah kita yang mesti masuk syurga dahulu. Kita yang mendahului orang-orang lain untuk masuk syurga. Itu yang paling utama. Mengapa kita kena tahu bab ini? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada siapa pun yang mampu untuk mengatakan dirinya ahli syurga walaupun seorang ustaz. Walaupun seorang maulana, profesor, doktorah, apa lagi gelaran-gelaran yang nak diberikan, syekh, tok syekh, ya, semuanya tidak dijaminkan Allah syurga melainkan mereka-mereka yang telah dijaminkan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW. Dan melalui khabar yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Selain daripada itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan mereka itu adalah ahli syurga. Namun begitu, walaupun kita ini tidak ada jaminan, kita terus berusaha untuk mencari keredaan Allah. Untuk mendapatkan keredaan Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli syurga. Itu yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu Ustaz Fadil ke Ustaz mana-mana pun, ya, silap-silap tuan-tuan dan puan-puan boleh mendahului
dari kami semua. Ya, Allahu Akbar. Ini yang mengharukan jiwa macam saya sebagai seorang ustaz. Tiba-tiba tengok anak murid mendahuluinya. Ya, minta Allah ampunkan dosa saya, minta Allah bagi petunjuk supaya saya terus beramal dan istiqamah pada agama. Dan terus kita beristiqamah dalam agama, Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik agama Islam yang begitu indah, yang perlu dibawa seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajipan kita mempelajari bagaimanakah untuk mengenali tanda ataupun sifat ahli syurga ini adalah untuk memastikan kita ni yang mengikut jalan-jalan sebagai ahli syurga. Dan bila kita mati, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli syurga. Dan sekarang kita berada pada muka surat yang ke-35, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat ahli syurga ialah apabila kalimah dikaitkan bahawa dengan kalimah syahadah. Kalimah syahadah merupakan satu kalimah tayyibah, kalimah yang agung, kalimah yang menjadi usul kepada agama kita. Orang yang tidak mengucap kalimah syahadah, ya, dia bukan di kalangan orang yang beriman. Orang yang tak pernah nak mengucap kalimah syahadah, ya, mereka tidak kenal arti Islam, mereka tidak kenal arti iman. Oleh kerana itu, sesiapa sahaja orang Islam sudah tentu dia mesti melakukan solat, kalau tidak apalah guna. Ya, kalau dia tak sebut kalimah syahadah, dia lahir-lahir beranak Islam, dia kena jaga adab-adab sebagai seorang muslim. Terutamanya sebagai kalimah syahadah mesti menjadi lafaz yang disebut harian dia. Ya, tiap-tiap hari dalam solat dia dibaca kalimah syahadah. Adalah mustahil kalau dia seorang muslim dia tidak reti mengucap kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, kalimah ini adalah kalimah agung yang mengiktirafkan bahawa Allah itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Rabb. Jadi kalimah ini merupakan kalimah yang penting untuk memastikan kita memahami apakah kalimah la ilaha illallah. Jadi itulah kalimah tayyibah. Ya, kalimah yang baik, kalimah yang agung, kalimah yang mempunyai kelebihannya yang tersendiri, kalimah yang memastikan antara iman dan kufur. Jagalah kalimah ini. Kalimah syahadah merupakan kalimah yang membezakan antara iman dan kufur. Kalimah syahadah adalah kunci bagi pintu syurga. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, walaupun kita usaha kita membantu menjayakan kejayaan Islam, ya, tetapi kita tidak beriman, maka tidak ada guna waktu itu kedudukan iman kita. Ini terbukti apabila Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempertahankan dakwah Rasulullah, yang mempertahankan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan harta dia semata-mata, dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia, dengan pengaruh dia menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri dakwahnya. Tetapi apa berlaku? Bila dia mati, dia tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah, katakan kalimah la ilaha illallah ini sebelum mati. Ya, kerana apa? Aku akan bertemu dengan Allah dan aku akan mempertahankan kamu di sisinya. Tapi dia tak nak. Ya, tak nak. Sedangkan tidak ada satu manusia yang terbaik, ya, selepas para nabi adalah mereka yang mempertahankan para nabi. Ya, mempertahankan risalah para nabi seperti Abu Talib. Tapi sayang dia tidak mengucap kalimah la ilaha. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berada di akhir zaman, kita kena jadikan diri kita orang yang terbaik dengan mempertahankan risalah Rasulullah yang asli, yang original. Kerana apa? Penyelewengan pada akhir zaman ini begitu banyak sekali. Yang menyebabkan orang yang berada di atas jalan iman pun, jalan Islam, jalan sunnah pun tergoncang disebabkan kejahilan yang masih ada lagi dan disebabkan fitnah yang berlaku. Mempertahankan Rasulullah di waktu hidup adalah mereka yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Mereka adalah penolong-penolong yang setia kepada Rasulullah, yakni para sahabat. Tetapi siapa yang akan membela Rasulullah selepas wafatnya baginda? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, imam-imam yang besar di zaman selepas Rasulullah, ya, di kalangan para sahabat tabi'in, tabi'in, kemudian kurun-kurun yang selepas itu,
Mereka adalah golongan yang terbaik kerana mempertahankan Rasulullah dan mempertahankan keoriginalan Islam itu. Dan kita seharusnya menjadi seperti mereka. Mempertahankan Rasulullah selepas wafatnya baginda. Mungkin kita bukan bertanggungjawab pada seluruh dunia. Memadai kita berada di Malaysia mempertahankan Rasulullah SAW dengan cara memastikan pertama, hadis-hadis yang disampaikan kepada masyarakat mesti hadis sahih. Mesti hadis sahih. Dia tidak boleh hadis dhaif ke hadis palsu lagi lah. Tak boleh. Mesti pastikan hadis sahih yang disampaikan di atas nama Rasulullah SAW. Yang kedua, mestilah penafsiran itu mengikut cara penafsiran 3 generasi yang terbaik. Supaya agama ini tidak ditafsirkan mengikut akal fikiran, pendapat dan hawa nafsu. Mengikut jemaah-jemaah atau grup-grup yang tertentu. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Inilah tanda kita mempertahankan Rasulullah SAW. Mempertahankan kalimah tauhid yang ikhlas, yang betul-betul, yang mesti disampaikan kepada masyarakat kerana sampai tahap masyarakat telah menyembah selain daripada Allah walaupun mereka mendirikan solat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mengambil selain daripada Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Baik. Jadi di sini kalimah syahadah adalah kalimah yang penting untuk memastikan bahawa ianya berada, ianya mempunyai sifat-sifat ahli syurga. Ini berdalilkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah." Sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak diabdikan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dengan penuh ikhlas, baginya syurga. Maksudnya dengan penuh ikhlas dia memahami kalimah tauhid apa yang disebutnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau berhak diabdikan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dia mengambil dalam siri peribadatannya hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hajiku, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya. Dalam siri peribadatannya tidak ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, unsur-unsur bid'ah. Dalam bab ini tidak ada. Oleh kerana itu tauhid yang ikhlas, tauhid yang cantik, hak kita mengetahuinya, wajib kita mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan kita dah nak mati tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Takkan kita dah nak mati, kita nak mempersembahkan kepada Allah, tak tahu nak mempersembahkan macam mana. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu kita kena sebelum kita mati, dalam usia 50 tahun, 60 tahun, mesti dah kenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada unsur syirik dalam kehidupan kita. Tidak ada prasangka-prasangka yang membawa kepada khurafat. Oleh itu kewajipan bagi tiap-tiap individu menjaga dirinya, menjaga anak-anak beranaknya, ya, supaya tidak berlakunya kejadian syirik dalam keluarganya. Terpasal bagi nasihat bagi mereka-mereka yang Allah berikan kemewahan ataupun kesenangan ataupun sendiri kita melihat keadaan masyarakat kita ini, ya, supaya tidak mengajarkan anak-anak mereka percaya kepada tahyulat, benda-benda tahyul seperti cerita-cerita hantu. Kerana ianya adalah syirik yang besar, bukan yang remeh. Bukan yang kecil, syirik yang besar mempercayai hantu. Kita pula asal anak, tak apalah, tengoklah cerita hantu. Na'udzubillah min dzalik. Syar. Tuan-tuan dan perempuan, apa kita nak jawab depan Allah bila anak tak kenal Allah, takut hantu daripada Allah? Syar. Kena tegaskan bahawa benda khurafat ini tidak wujud. Siapa yang mampu untuk membicarakan perkara-perkara yang begini? Oleh kerana kita ni minda kita, bahkan kita yang bermasalah takut pada hantu. Itulah puncanya juga. Hilangkan, cabut perasaan itu. Takut hanya milik Allah. Hilangkan kepercayaan tahyul dalam minda kita. Buang. Kerana ianya adalah syirik yang kita tidak sedar.
Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kalimah tauhid kita bersih. Ya, pengabdian kita kepada Allah bersih. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mempertahankan, yakni beramal dengan kalimah betul-betul bersih, suci, pure punya kefahaman, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita berada di dalam kelas online ni, ya, bersama Akademi Sunnah yang membawa ustaz-ustaz yang membawa fahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan seperti mana yang Allah dan Rasul nakkan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah dalam siri menuntut ilmu. Jangan mengalah. Ya. Jangan kata kita dah terlewat, tidak ada istilah terlewat. Bila kita dah berada, teruskan lakukan. Jangan biarkan kita terpengaruh dengan fahaman orang-orang yang jahil di keliling kita, walaupun berjanggut dan berserban. Ya. Kita teruskan memahami dengan alhamdulillah sahabat-sahabat kita di Akademi As-Sunnah, yang mana sahabat-sahabat ini, ya, alhamdulillah mereka ini adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan risalah. Ya, insya-Allah. Baik. Yang ke-36, memiliki salah satu dari 6 sifat sewaktu mati. Ya, memiliki salah satu dari 6 sifat. Bukan 6 sifat tu terus, tetapi dapat salah satu je pun insya-Allah itu di antara sifat-sifat ahli syurga. Ya. Jadi kita cuba lihat apakah sifat-sifat tersebut. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khisal sittin, ma min muslim yamutu fi wahidatin minhunna illa kana dhaminan 'ala Allah an yadkhulal jannah." Okey? Kita baca terjemahan dia. 6 perkara sesiapa di kalangan orang Muslim memiliki salah satu darinya, maka Allah memberi jaminan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa mempunyai 6 perkara di kalangan orang Muslim memiliki salah satu darinya, maka Allah memberi jaminan akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi 6 perkara. Kalau ada 6 perkara itu, Masya Allah, itu menunjukkan tanda dia Masya Allah orang yang soleh. Ya, orang yang bertakwa. Tetapi kalau dia tidak memiliki 6, dia memiliki 1 je pun, Masya Allah, itu di antara sifat-sifat ahli syurga. Pertama, lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah, jika dia mati, maka Allah memberi jaminan baginya syurga. Ya, pertama, lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah akan sampai masanya. Terutamanya kepada pahlawan-pahlawan negara kita, tentera-tentera itu, jika dia keluar kerana Allah nak menjaga keselamatan Malaysia, besar pahala tu mereka berada di medan jihad. Ya, jadi lelaki yang keluar berjihad di jalan Allah, jika dia mati, maka Allah memberi jaminan baginya syurga. Okay? Kita tengok kita ada tak? Tak ada, tak apa. Sabar. Okey. Yang kedua, lelaki yang mengikuti jenazah kerana Allah, jika mati suatu itu Allah menjamin baginya syurga. Lelaki yang ikut jenazah, ya, ikut jenazah tiba-tiba dia mati. Dua-dua pula diangkat, ya. Jadi dalam bab ini lelaki itu mengikut jenazah imanan, kerana keimanannya, ya, maka tiba-tiba dia mati. Sewaktu menguruskan jenazah tu dia mati, maka baginya syurga. Allah menjamin baginya syurga. Ya, baik. Dalam bab yang tu kita berhadapan dengan masalah sekarang macam isu coronavirus, ya, COVID-19 ni, kita tak mampu untuk menziarahi orang mati. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan bagaimana amalan-amalan soleh yang besar begini hilang pada diri kita. Ya, orang yang mati dalam siri COVID merupakan ujian Allah berikan kepada mereka, dan mudah-mudahan jika mereka itu orang yang beriman, orang Islam, maka dikategorikan sebagai syuhada kecil, yang dikatakan syahid kecil, mati disebabkan dalaman tubuh badannya.
Ya, coronavirus datang menghinggap, mati, merosakkan paru-paru, ya, akhirnya dia mati. Maka di situ mudah-mudahan dia dikategorikan mati syahid kecil. Allah ampunkan dosa dia. Ya, Allah ampunkan dosa mereka. Tetapi kita yang hidup ni nak melakukan amalan yang mana Rasulullah mengisyaratkan siapa yang mengikut orang yang menguruskan jenazah pahalanya 1 qirat dan mengikut sampai ke kubur 1 qirat lagi, yang 1 qirat dinilaikan bersamaan dengan banjaran Uhud, Bukit Uhud, ya, sebesar 9 kilometer tu ataupun 10 kilometer, sejauh 10 kilometer tu, ya, begitu besar pahalanya Allah berikan kepada kita, tapi dah hilang. Yang dapat frontliner yang menguruskan jenazah tu. Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Rugi sangat-sangat. Pasal kerana dia jarang berlaku. Kematian yang begini, kematian jarang berlaku. Tetapi bila berlaku, seharusnya kita mendapatkan poin-poin yang besar. Subhanallah. Ala kulli hal. Yang ketiga, lelaki yang menziarah saudaranya kerana Allah, jika mati sewaktu itu, Allah telah menjaminkan baginya syurga. Ya, dia menziarahi saudaranya. Geng-geng kita dulu waktu kita belajar ke, waktu kita pergi haji dulu ke, ataupun sahabat-sahabat kita, kita tak menziarahi melainkan kerana Allah. Maksud kerana Allah, ya, kita lama tak jumpa. Ya, kita datang ziarah, itu maksudnya kerana Allah. Bukan kerana businessman waktu kita duduk Mekah dulu kita pernah bincang untuk perniagaan, itu memang dapat pahala, tetapi bukan semata-mata kerana Allah, tapi ada perniagaan yang kita nak lakukan, tak salah. Ya, cuma dalam bab ini lelaki yang menziarahi saudaranya kerana Allah, dia pergi jumpa. Misalnya kita lama tak jumpa Ustaz Safwan kat MKM, kita pergi ziarah misalnya, ya, maka kita pergi kerana Allah, bukan kerana apa. Jika mati sewaktu itu, Allah telah menjaminkan baginya syurga. Tak kira kita pergi siapa, kat mana saudara kita. Ya, panjang. Dalam bab ini perbahasan ulama berkaitan orang yang mati di dalam perantauan, orang yang mati kerana menziarahi saudaranya, pahala terlalu banyak, terlalu banyak. Ya. Nanti kalau sampai masanya kita akan huraikan. Tetapi terlalu banyak sehingga kan disukat jika dia mati di luar, disukatkan jarak antara tempat dia mati dan tempat dia dilahirkan atau tempat yang dia duduk, dan disitulah dia akan dibina suatu mahligai dan kehebatan di dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, ya, subhanallah, kalau kita mati sewaktu itu menziarahi sahabat-sahabat kita kerana Allah di Amerika misalnya, ataupun di Jepun atau di mana-mana yang jaraknya dengan tahap beribu-ribu kilometer, maka kita akan mendapat kalau kita mati. Ya, memang kita tak nak mati, tapi kalau kita mati, maka kedudukan kita amat baik dan amat selesa di akhirat kelak. Yang keempat, dan itu pun mungkin kita akan memilikinya. Ya, yang ketiga tadi mungkin kita akan memilikinya. Tapi musim Covid ni tak boleh keluar. Katanya kalau tak cucuk, ya, tak boleh keluar dah. Nak pergi Mekah pun dah tak boleh. Bismillah. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya ni. Ini juga di antara perkara yang perlu kita renung. Maksudnya, sampai satu tahap, kita mampu untuk ke Mekah tapi kita tidak mampu dari satu sudut yang lain. Misalnya, apabila kerajaan Arab Saudi menetapkan umur 60 tahun ke atas tidak boleh pergi, ya, pergi menunaikan haji. Waktu tu kita mampu, duit dah ada, kesihatan masih ada, tetapi di saat itu tidak dibenarkan. Hilang pahala kita nak menunaikan haji. Ialah dapatlah pahala kerana keikhlasan kita, tapi kita nak dapat praktikal haji yang wajib itu tak boleh dah. Oleh kerana itu tunaikan. Dalam saat-saat begini saya nasihatkan, hak mana kita boleh buat, kita buat. Hak mana mampu kita keluarkan kewajipan kita, keuangan kita, maka keluarkan. Kenapa? Nanti kita akan menyesal pada satu hari nanti kita tak mampu membuatnya. Ya, macam ya Rasulullah kata, bersedekahlah kamu sebelum sampai pada hari kamu bersedekah, orang tidak mahu menerimanya. Hilang pahala sedekah. Hilang pahala sedekah. Maksudnya kita nak sedekah orang tak nak, kita nak sedekah orang tak nak. Oleh kerana itu jangan sampai hari tersebut.
Misalnya kita berada musim haji dia nanti, ya, berkaitan dengan korban. Berkaitan dengan korban, alhamdulillah MKM telah menyediakan, ya, ruang untuk siapa yang nak berkorban, ya, maka ikut buat. Jangan sampai satu hari nanti, ya, tiba-tiba kita nak buat dah tak boleh dah, ya, maka kita buat, ya. Baik. Yang keempat, lelaki yang beruduk dengan sempurna dan keluar ke masjid kerana Allah, jika mati sewaktu itu Allah telah menjaminkan baginya syurga. Ya, lelaki yang keluar nak pergi masjid, ya, dalam keadaan berwuduk, tiba-tiba mati, maka baginya syurga. Subhanallah. Ya, ini nampak tak kelebihan-kelebihan wuduk yang kadang-kadang kita memandang remeh. Okey. Kemudian lelaki yang bertemu dengan pemimpin dan memberi nasihat dan peringatan dilakukan kerana Allah, jika mati sewaktu itu Allah telah menjaminkan baginya syurga. Ya, lelaki yang bertemu dengan pemimpin dan memberi nasihat dan peringatan dilakukan kerana Allah. Okey, ini ramai yang akan berkata, ya, saya ustaz pernah, ya, tegur pemimpin by WhatsApp, ya, Facebook dengan komen-komen saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, menegur pemimpin bukan cara yang begitu. Menegur pemimpin ada adab-adabnya. Kerana kedudukan pemimpin bukan seperti orang awam biasa. Kedudukan pemimpin dia mesti ada adab-adabnya bagaimana kita untuk bertemu. Walaupun pemimpin itu baik, walaupun pemimpin itu zalim, tetap ada adab-adabnya. Dan cara berbicara kita pun kena ada adabnya. Bukan macam orang sekarang ni, dia nak komen pemerintah, zoom, dia hantar by WhatsApp dengan kata-kata yang berbau yang tidak sihat. Ataupun dia forwardkan semua apa yang didapat kepada mereka-mereka yang berada di WhatsApp dan di Facebook dengan kalimah-kalimah yang na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, berdosa. Untuk menegur pemimpin ada adabnya. Boleh tegur pemimpin tetapi dengan adabnya. Yang mana adab disediakan. Prosedur yang diberikan. Imam Syafi'i pernah menegur Amirul Mukminin. Dan semua orang yang berada di kiri kanannya takut. Kenapa? Dijangka Imam Syafi'i akan dipancung. Tetapi waktu dia menegur pemimpin itu, dia tidak bercakap, ya, dengan suara yang tinggi. Dia bercakap sambil tidak didengari orang kiri dan kanan. Itu dia ada adab. Ya. Tetapi berlaku fitnah pada zaman sekarang, kita menegur pemimpin di depan khalayak ramai dengan terutamanya orang-orang politik, ya, bercakap dengan memburuk, mengaibkan pemimpin di khalayak ramai. Fitnah satu, ya, mengumpat satu, dan berbagai-bagai perkara yang ditimbulkan. Na'udzubillah. Berbahaya dalam bab-bab yang begini. Oleh kerana itu dalam bab ini saya nasihatkan kepada diri saya dan ikhwah, sahabat-sahabat semua, supaya berhati-hati untuk membicarakan pemimpin-pemimpin melainkan dengan cara yang betul. Jangan di-forwardkan perkara yang tidak jelas. Dia akan menjadi fitnah. Ataupun akan menjadi provokasi yang boleh mendatangkan fitnah yang lebih besar. Lebih baik kita bersabar dan gunakan prosedur yang betul dan cara berbicara yang betul dan berdoalah kepada Allah. Biar Allah yang mengubahkan segala-galanya. Tetapi kalau kita mula menggunakan cara yang tidak betul, dia akan menimbul fitnah yang besar dan yang menyebabkan kita boleh terjebak menjadi pengikut Khawarij. Berat. Ya. Jadi dalam bab ini Rasulullah meletakkan lelaki yang bertemu dengan pemimpin dan memberi nasihat dan peringatan dilakukan kerana Allah. Ya, bukan kerana apa, tetapi kerana Allah, bukan kerana politik, tetapi kerana Allah nak mengislahkan. Maka orang ini akan kalau dia mati dia akan masuk syurga. Kerana apa? Pemimpin, terutamanya pemimpin di zaman dahulu, ya, bila dia tak suka dia akan pancung depan-depan. Pancung je. Tetapi kalau dia betul, waktu itu menegur pemerintah dengan cara yang betul, kita menyaksikan dalam sejarah ummah kita. Ya, Imam Syafi'i sendiri pernah berjalan daripada Yaman ke Baghdad, ya, beribu kilometer dalam keadaan dibelenggu. Dibelenggu ni, ya, 10 orang bersama dia. Kaki belenggu, tengkuk. Macam hamba abdi. Sejarah menceritakan.
Tapi dia menegur pemimpin dengan cara yang baik. Tapi waktu itu kena fitnah berkaitan dengan tasyayyuh, berkaitan dengan Syiah. Ya. Subhanallah. Kita tahu imam-imam yang besar, Imam Abu Hanifah di penjara. Imam Malik di penjara. Imam Ahmad lagi terkenal dia, dipukul dan dipenjara 3 tahun. Tetapi dia masih lagi menghormati pemimpin waktu itu yang disebutkan ya Amirul Mukminin. Itu dia ada adab. Ya. Dia tidak pernah mengkafirkan Amirul Mukminin. Dia tahu Amirul Mukminin jahil. Dia tidak pernah mengarahkan ya penyokong pengikut dia untuk bangun dan memberontak. Tahu tak? Kalau Imam Ahmad itu mengisytiharkan perang jihad, subhanallah, lautan manusia akan menumbangkan kerajaan pada ketika itu. Tapi Imam Ahmad tidak menggunakan kesempatan itu. Kenapa? Kerana dia tahu hukum hakam, ada adab sebagai rakyat, ya, sebagai ulama, sebagai menjaga keamanan sebuah negara. Okey? Jadi benda tu berat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, fiqh pemerintahan ni ya, kita kena belajar sebenarnya. Kita pun ialah nak buat macam mana, belajar hukum fardu ain pun tak lepas, tak habis-habis, dah tua dah nak mati pun kita tak habis-habis lagi fardu ain kita ni. Ya. Sebab solat saja kita solat rasanya di kalangan kita tak pernah mengikut cara Rasulullah solat. Ikut cara akulah, ikut tok nenek aku belajar. Sedangkan kita nak bertemu dengan Allah. Sedangkan waktu ya, kita tengok Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin, waktu dia nak mengisytiharkan sebagai Perdana Menteri, bertemu dengan Allah penuh dengan protokol. Cara berpakaian, cara berjalan, cara bercakap. Mesti ikut protokol. Tiba-tiba kita nak bertemu dengan Allah, tak ada protokol. Protokol tok aku dulu, nenek aku, mak ayah aku yang ajar, itulah protokolnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ittaqillah, takut kepada Allah, ya. Ikutlah protokol seperti mana yang Rasulullah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu ada adab kita. Jadi biar kita settlekan fardu ain kita satu persatu, dan akhirnya kita menuntut ilmu dari sudut bagaimana muamalah kita dengan pemerintah. Ya. Berat, memang susah. Kalau tidak kita akan jadi seperti orang kafir yang memikirkan demonstrasi. Dan gulingkan. Itu pemikiran yang dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman. Baik. Yang keenam, lelaki yang duduk di rumah dan tidak mengumpat, mencari gaduh atau mencari keburukan seorang Muslim kerana Allah. Jika mati sewaktu itu, Allah menjaminkan baginya syurga. Masya Allah. Kita berada pada zaman ini, yakni lockdown, kita duduk kat rumah, maka di sini adalah peluang-peluang kita untuk memiliki syurga. Kalau kita lihat balik, lelaki yang duduk di rumah tidak mengumpat, tak kira lelaki ke perempuan pun, dalam bab ini, dia duduk kat rumah dan tidak mengumpat. Kalau ikut dah duduk kat rumah, mengumpat juga ke? Ya, kita ada anak bini, kita ada siapa yang kat rumah tu, kita boleh berbicara. Kenapa? Mengumpat itu apabila kita menyebut keaiban seseorang itu bertemu 2 orang. Yakni 2 orang yang berbicara, maka dijatuhkan mengumpat. Kalau dia seorang berbicara, dia tidak dikategorikan mengumpat. Kalau dia pergi berbicara dengan kucing, ya, dia cakap lah orang tu begini, dia bercakap dengan kucing, tidak dikategorikan mengumpat. Kalau dia pergi duduk kat dinding bercakap dengan dinding, ya, dia cakap si fulan tu gini, dia tidak kategori mengumpat. Tetapi dia dikategorikan gila. Tetapi bila ada seorang je ada cukup, maka dia telah melengkapi siri mengumpat bila dia membuka aib keburukan seorang. Oleh kerana itu dalam hadis ini mengisyaratkan lelaki seseorang yang duduk di rumah dan tidak mengumpat, mencari gaduh dan mencari keburukan seorang Muslim, ya, kerana Allah. Dia duduk tu kerana Allah, tak nak cari. Kita ni, itulah masalah fitnah yang berlaku pada abad ini, ya. Dengan gadget yang kita ada tu, kita boleh mengumpat orang sesuka hati kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram kita. Ya, banyak saluran-saluran untuk kita lepaskan geram. La haula wala quwata illa billah. Alangkah indahnya jika kita mati dalam
keadaan yang baik untuk kita memiliki syurga. Tapi sayang, disebabkan ada benda-benda yang begitu, maka kita jadikan ya alat-alat WhatsApp kita, Facebook kita sebagai tempat mengumpat, mencari gaduh ataupun mencari keburukan sesama Muslim. Clear? Ya, hadis ni clear menyatakan begitu. Aduh. Betul ya tuan-tuan dan puan-puan? Boleh terselamat, tak terselamat juga rupanya. Dah bagus dah lockdown ni. Ya, kita duduk rumah boleh selamat daripada COVID-19 ni. Tiba-tiba ada gadget-gadget jadi pula hal ya yang menyebabkan kita pula boleh mengumpat. La ilaha illallah. Fitrah. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan, berserahlah kepada Allah supaya Allah pelihara kita. Dan berusahalah untuk menjaga diri kita supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang boleh dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi saya nombor 6 tu amat penting. Ya. Kalau dapat yang nombor 6 kita jaga ni pun dah cantik sangat-sangat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan tidak mengumpat. Ini dah nak mati pun mengumpat lagi. La ilaha illallah. Dah nak mati dah mengumpat lagi. Ya. Dah alam nazak dah. Gigi dah bertabur dah, mata dah rabun dan lagi dia mengumpat. Janganlah macam tu, dah nak mati dah. Ya. Cubalah fikir cari jalan supaya tidak mengumpat. Inilah dah asam garam, dia dah sedap rasa mengumpat tu, lagi tak mengatakan ya seseorang tu, lagi tu dia tak puas hati. Ya, insya-Allah sampailah kita mati, kita akan saksikan amalan kita di akhirat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Silsilah Ahadith As-Sahihah karangan Syekh Albani. Ia termasuk dalam bab yang teraja Albani sebenarnya. Okey, baik. Yang ke-37, melakukan amalan baik dengan bersungguh-sungguh. Ya. Melakukan amalan baik dengan bersungguh-sungguh. Okey. Di sini perkara yang perlu kita lihat, ya, perlu kita tahu bahawa apakah yang disebutkan melakukan amalan baik dengan bersungguh-sungguh, disebabkan untuk melakukan amalan baik ini agak memerlukan komitmen yang tinggi. Memerlukan kesungguhan dalam siri ibadat dan ilmu pengetahuan. Ya. Baik, kita tengok dulu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannati bimakarih." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, dihiasi neraka dengan kenikmatan yang mengasyikkan, yang menyeronokkan. Dan dihiasi syurga dengan kesusahan satu perkara yang tidak disukai. Okey, apa maksudnya? Alhamdulillah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada pada zaman SOP. Zaman lockdown. Zaman yang mesti ikut peraturan dan arahan kerajaan. Betul? Kalau tidak, saman. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, dah sampai 20,000, 40,000. Ya. Langgar SOP. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Apabila kita membaca hadis ni, hujibatin naru bisyahawat, dihiasi mereka neraka ini dengan kenikmatan. Orang nak buat apa saja, suka buat. Itu dia. Maksudnya, dihiasi neraka itu dengan perkara yang mendatangkan syahwat, yang menyeronokkan. Buatlah kamu, ya, buat. Lepas tu apa kena? Neraka. Tetapi wa hujibatil jannatu, dihiaskan syurga dengan benda-benda yang susah. Apakah benda-benda yang susah itu? Itulah SOP. Dalam agama kita, peraturan dan arahan. Nampak tak macam mana SOP? Tuan-tuan dan perempuan nak masuk ke kawasan kedai, mesti scankan dulu. Kemudian perlu apa? Ya, sukat suhu, ya, catatkan ataupun lepas tu ambil hand sanitizer, sapukan kepada tangan. Peraturan. Penjarakan 1 meter lebih. 1 meter atau 2 meter. Penjarakan. Pakai mask. Itu SOP yang ditetapkan. Untuk apa tu?
Untuk susahkan kita ke? Tak. Tetapi untuk kebaikan kita supaya mudah-mudahan tuan, puan tidak kena COVID-19. Itu dia puncanya. Kenapa dikatakan duduk di rumah? Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan tidak kena COVID-19. Itu SOP. Itu yang dikatakan dihiasi syurga dengan kesusahan, dengan peraturan dan arahan. Kerana apa? Kerana nak selamatkan kita di dunia dan membawa kepada ke syurga. Kenapa bila kita pada kaum wanita disuruh memakai menutup aurat? Untuk menyelamatkan kamu. Kenapa lelaki dalam SOP yang Allah tetapkan dalam surah An-Nur, tundukkan pandangan kamu bila melihat wanita? Kerana untuk kebaikan kita supaya tidak terjebak dalam perzinaan. Nampak tak bagaimana sebenarnya dihiasi syurga dengan benda-benda yang susah ini? Maksudnya dengan SOP yang telah Allah tetap untuk kebaikan kita. Ada pun orang kafir, orang yang ingkar, pergilah masuk. Kenapa Ustaz di masjid dibuatkan SOP, di pasar tak dibuat? Dibuat, tetapi mereka langgar. Tak apa pula. Bukan masalah tak apa. Mereka langgar, lantak mereka lah yang kena. Mereka menjadi kluster baru. Sedangkan orang masjid terselamat. Itu je yang perlu kita faham. Jangan kita buat perbandingan, sini tak ada SOP, sini ada SOP. Bukan masalah tu. Mereka tu yang melanggar. Mereka merasakan mereka tidak perlu SOP. Pergi. Akhirnya berlipat ganda yang kena. Kita menyaksikan berapa ramai yang kena COVID. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan ikut orang. Ikut SOP. Itu je kaedah. Ini memberontak dengan keadaan. Ya Allah. Kita kata para ulama nak mengeluarkan SOP pada masjid itu penuh dengan ijtihad. Ya. Kerajaan nak menetapkan SOP pada masjid itu penuh berijtihad oleh para ulama dan minta pandangan ulama-ulama di Timur Tengah. Bukan sebarangan. Datang kita, belajar hadis pun tak lepas, hafal Quran pun tak lepas, hanya semangat Islam je, semangat solat Jumaat, solat subuh pun tak bangun. Ya, nak bercakap tentang SOP terhadap masjid. Salah tu sebenarnya. Ya. Taat, sabar. Sabar. Tuan-tuan dan perempuan, bersabar dalam agama ini akan mendapat syurga yang besar. Bersabar dalam bab pemerintahan. Ya, mereka akan tanggung. Kalau salah ijtihad, mereka akan tanggung. Kita tak apa. Kita akan terlepas. Adab kita ialah mentaati benda-benda ma'ruf untuk kebaikan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau yang datang COVID tu, datang COVID pula. Datang ke masjid tu memang dah clear. Tak ada apa-apa, anak beranak kita je. Okey. Tak menjadi masalah. Tetapi masalahnya, bila datang ke masjid, kita tak kenal orang tu ada ke tidak. Kita tak kenal orang tu ada penyakit ataupun tidak. Itu yang jadi masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bersabar, kita tidak mahu memikirkan keselamatan ummah, masyarakat dunia. Kita hanya memikirkan, ini di antara masalahnya baru belajar. Baru belajar fiqh sikit-sikit, hadis sikit-sikit, kemudian nak memberontak, tidak puas hati. Sedangkan waktu masjid dibuka dulu, dia orang yang paling last sekali datang masjid hari Jumaat. Dia waktu subuh pun tak bangun. Ya, auzubillah min zalik. Tiba-tiba pada hari ini, dia banyak bicaranya pula. Ini merupakan kesilapan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, dihiasi neraka dengan kenikmatan, dengan tidak ada peraturan. Jadi mereka akan diseksa. Di dunia mereka menghadapi masalah dan di akhirat. Itu pasal kita tengok negara-negara kafir dalam bab-bab maksiat ataupun bab-bab kecelakaan terlalu besar. Kenapa? SOP mereka, akal mereka. Akal mereka kata hak human, hak manusia. Ya. Maka mereka boleh buat apa saja dan akhirnya mereka berhadapan dengan masalah peraturan mereka buat sendiri. Dan alhamdulillah orang Islam sampai kiamat akan terpelihara. InsyaAllah. Baik. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang ke-38. Okay. Membaca zikir selepas solat atau sebelum tidur. Apa tu? Membaca zikir selepas solat atau sebelum tidur. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita lepas solat tu, jangan terus kita bangun. Baca zikir yang Rasulullah ajar.
Ya, ya. Walaupun doa itu tidak wajib, ya, maka boleh berdoa dan tidak menjadi masalah tak berdoa. Tetapi jangan lupa zikir-zikir selepas solat kerana besar pahalanya. Dan juga dikatakan membaca zikir selepas solat atau sebelum tidur. Hai, sebelum tidur pun ada zikir. Ya, ada. Ya, kenapa? Tidur tu mati kecil. Kita pun tak tahu lepas tidur tu entah-entah tak bangun dah. Okey? Maka elok kita beramal. InsyaAllah, alhamdulillah, buku yang saya buat ya berkaitan dengan adab-adab tidur dan ringkasan adab-adab tidur tu alhamdulillah settle. Ya, kita keluarkan dengan hadis-hadis yang sahih dan insya-Allah ya, siapa yang nak beramal dia boleh beramal dengan hadis-hadis tersebut. Baik. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang agak panjang. Artinya dua perkara barang siapa di kalangan orang Islam memeliharanya, yakni istiqamah, melainkan masuk syurga. Dua perkara sahaja, tak banyak. Tuan-tuan dan perempuan, tak banyak. Dua perkara. Siapa yang istiqamah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Apa dia tu? Ya. Sesungguhnya amalan yang ringan bagi mereka melakukan, sedangkan yang ingin beramal dengannya sedikit sahaja. Amalan ringan, tapi yang nak beramal sikit je. Apa dia? Pertama, tasbih subhanallah setiap kali selepas solat 10 kali. Tahmid alhamdulillah 10 kali dan takbir Allahu akbar 10 kali. Semuanya 150 ganjaran pada lisan, 1500 dalam timbangan al-mizan. Ya. Jadi dalam hadis ini mengatakan siapa yang melakukan, kita belajar dalam hadis tasbih 33 kali lepas solat, itu satu riwayat yang sahih ya, yang Rasulullah ajarkan kepada Fatimah dan Ali ya, dan ajarkan kepada para sahabat yang miskin yang datang mengadu, mereka beramal dan orang kaya di Madinah pun beramal. Lalu Rasulullah ajar baca 33 kali tasbih, tahmid dan takbir ya selepas solat. Tetapi hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kita oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adab, yakni Adabul Mufrad. Dia menceritakan bahawa Rasulullah mengatakan amalan ini jika diamalkan dan diistiqamah, dia akan dimasukkan ke syurga. Amalan ringan tetapi ganjaran pahalanya besar. Apa dia? Tasbih subhanallah 10 kali. Siapa nak buat ini pun tak apa, yang 33 kali pun tak apa. Dan alhamdulillah 10 kali. Dan Allahu akbar 10 kali. Semuanya 150 ganjaran pada lisan, 1500 di dalam timbangan al-mizan. Okey, ketetapan-ketetapan itu hanya milik Allah. Apa yang Rasulullah kata, itulah kita. Jangan kita pula tambah berapa kali ya? Ya 150. Kita tambah lagi sikit. Jadi tak boleh. Kita beriman dengan hadis ini, berarti 150 ganjaran di lisan dan 1500 timbangan di al-mizan. Kemudian bila mau tidur, bertakbirlah sebanyak 34 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali dan bertasbih subhanallah 33 kali. Maka itulah 100 di lidah, 1000 pada timbangan al-mizan. Nak tidur, tasbih dia begitu. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kalau waktu lepas solat, ya 10 kali subhanallah, 10 kali melalui hadis ni, 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain, ya 30 kali, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu akbar. Dan waktu tidur 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Kalau mengikut hadis susunan dia Allahu akbar tu dahulu. Tapi bila saya lihat perbahasan ulama, dia membenarkan mana-mana baca dulu pun tak menjadi masalah. Ya, kalau kebiasaan kita subhanallah 33 kali, buat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Maka sesiapa yang di kalangan kamu semua yang mampu beramal pada sehari 2500 amalan boleh menghapuskan dosa sebanyak itu, maka lakukan.
Jadi apa yang penting dalam hadis ini mengisyaratkan siapa yang mampu untuk beramal dengan 2,500 amalan? Tak ada. Tetapi Allah jadikan dengan amalan zikir yang begini sahaja, maka dia boleh memiliki pahala ganjaran yang besar. Dan ganjarannya bukan main-mainan. Ya, kerana apa? Ganjarannya siapa yang beristiqamah, maka dia akan dimasukkan ke syurga. Dan siapa yang membaca subhanallah itu selepas solat, maka ganjaran di mizan 1,500 ganjaran pahala. Dan waktu dia tidur, baca tasbih, tahmid dan takbir, maka dia akan mendapat pahala 1,000 pada timbangan al-mizan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, jangan biarkan amalan-amalan ini hilang daripada diri kita. Jangan biarkan amalan-amalan ini kita tidak beramal. Maka beramallah, ya, beramallah. Tak, ya, nak tidur tu memang ada bacaan-bacaan yang agak, nak kata panjang pun panjanglah, ya, tetapi dia tidaklah menyebabkan kita tak boleh membacanya. Maka beramal. Kenapa? Ada amalan-amalan yang kalau kita baca, kita akan mendapat pahala syurga kalau kita mati. Satu. Dan kedua, bila kita beramal dengan amalan-amalan tertentu sebelum kita tidur, malaikat akan bersama kita, ya, dalam mendoa dan beristighfar untuk kita. Duduk. Kalau kita bangun, lalu dia mohon kepada Allah perkenankan doa kita. Tuan-tuan dan perempuan, besar pahala-pahala. Jadi amalan-amalan ini jangan biarkan ianya hilang daripada kita. Jadi daripada pelajaran kita pada hari ini, apa yang kita dapat? Yang pertama tadi, pastikan kalimah la ilaha illallah kita itu bersih. Tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur khurafat. Dan kedua, siapa yang memiliki 6 amalan, di antaranya amalan-amalan yang kita bicarakan, apa dia? Yang pertama, orang yang berjihad kalau mati sebelum mati waktu itu mati syahid, syurga. Lelaki yang mengikut jenazah lalu dia mati, syurga. Lelaki yang menziarahi, seorang yang menziarahi saudaranya kerana Allah, kalau mati, syurga. Orang yang berwuduk sempurna wuduknya, yakni mengikut cara Rasulullah, bila dikatakan sempurna wuduk, mengikut cara Rasulullah dan keluar menuju masjid dan dia mati, di kalangan ahli syurga. Yang kelima, lelaki yang bertemu dengan pemimpin dan menegur dengan cara yang betul, maka dibunuh, maka ataupun dia mati waktu itu, maka dia di kalangan ahli syurga. Dan yang keenam, lelaki yang duduk di rumah, tak mengumpat, tak mencela, taklah buat perkara yang tak baik, maka kalau dia mati, dia di kalangan ahli syurga. Kemudian yang berikutnya, kita sentiasa mengikutkan SOP ahli syurga. Kenapa SOP ahli syurga? SOP yang Allah tetapkan, kerana ianya adalah sifat-sifat ahli syurga, kerana mengikut apa dia? Mengikut arahan Allah. Dan yang terakhir tadi yang baru kita bacalah tasbih sama ada 33 kali ataupun tahmid 33 ataupun 10 ataupun takbir 34 ataupun 10 kali selepas solat, itu terpulang. Dan kedua, waktu nak tidur bacalah tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34 kali, ya, sebelum tidur, kerana itu adalah sifat ahli syurga. Kalau kita mati, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli syurga. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal dan kita terus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang suka mencintai agama Allah, mencintai untuk beramal agama Allah ini, dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan Allah masukkan kita di kalangan ahli syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita di antara orang yang mendapat syurga Firdaus yang tertinggi. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka